Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insya-Allah Ustazah harapkan kamu berada dalam keadaan sihat dan bertemu kita dalam kelas pertama bagi subjek Usuluddin tingkatan 5. Sebelum ni Ustazah bersama kamu subjek Manahij. Jadi kali ini kita tukar kepada subjek Usuluddin. Okey, untuk kelas yang pertama ni Ustazah akan bagi pengenalan terlebih dahulu bagaimana dengan kandungannya dalam subjek usul tingkatan 5 ni. Okey, jadi kita teruskan dengan slide yang seterusnya lah. Okey, baik. Ini adalah al-muhtawayat ataupun isi kandungan bagi subjek Usuluddin tingkatan 5. Okey, ada 5 bahagian. Dalam usul ni ada 5 bahagian, sama macam tingkatan 4. Cuma isi kandungannya sahaja yang berbeza. Contoh kalau tauhid, lain dah dia punya isi kandungannya berbanding dengan tingkatan 4. Okey, jadi bahagiannya adalah at-tauhid, at-tafsir, al-hadis, as-sirah wa tarikh al-islami, summa al-akhlaq wa tasawuf. Okey, baik, kita sambung dalam bab at-tauhid. Apa yang ada dalam bab tauhid bagi usul tingkatan 5? Okey, yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, summa al-fiqrah al-hadisah al-munharifah, summa al-firqu al-islamiyah ghairu ahli sunnah wal jamaah. Summa bab tafsir, al-awwal muqaddimah surah al-kahfi, summa al-thana'u lillah wa a'zamun ni'am an'amaha Allah, al-ayat al-awwal hatta al-thamin. Summa al-thalis al-qissatul ula ashabul kahfi, summa al-qissah al-thaniyah ashabul kahfi, summa al-qissah al-thalithah ashabul kahfi, yakni min ayat al-awwal hatta al-ayat al-akhir. Baik, summa qissatu sahib al-jannatain, summa qissatun nas fid dunya, yakni al-ayatain min ayah al-khamsah wa arba'un hatta al-sittah wal arba'un. Summa fi bab tafsir aidan, yakni al-qissatul awal min Nabi Musa wa Khidir, summa al-qissatul thaniyah Musa wal Khidir, wal akhir qissatu Dzi al-Qarnain. في باب الحديث اختصاص الله بمفاتيح الغيب، ثم اجتناب الحرام والشبهات، ثم وجوب منع الظلم ودفعه، ثم مسؤولية الحاكم والأمراء، ثم الوقاية من الهلاك، ثم النهي عن السب والشتم، ثم الرشوة، وآخر علامة الساعة الكبرى. في باب السيرة والتاريخ الإسلامي، الأول نناقش عن الدولة الأموية في الأندلس، ثم عوامل حضارة الدولة الأموية في الأندلس، ثم الدولة العثمانية، وأخير أشهر علماء المسلمين والمعاصرين. وباب الآخر يعني باب الأخلاق والتصوف. الأول الفن في علم التصوف، ثم تاريخ تدوين علم التصوف، ثم مفاهيم في علم التصوف، وآخر مصطلحات الصوفية. باب التوحيد الأول، يعني الدرس الأول أهل السنة والجماعة. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan terangkan ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ta'rif dia, kalau tengok pada slide tu,
Mahya ahli sunnah wal jamaah, yakni allazina yasiruna ala ma alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-islami wal imani wal ihsan. Baik, dia kata allazina yasiruna, jadi orang yang berjalan. Macam mana dia katakan berjalan ni? Jadi berjalan ni maksud dia adalah mengikuti. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dari segi Islam, iman dengan ihsan. Okey, kalau Islam, apa itu Islam tu? Rukun Islam. Kalau apa itu iman? Iman adalah rukun iman. Dan yang ni ihsan sekali tu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Okey, baik, kita sambung dengan perkembangan ahli sunnah wal jamaah ni ya. Yang ni an-nash'ah madaris ahli sunnah wal jamaah. Nash'ah tu adalah perkembangan ataupun permulaan. Jadi setiap sesuatu tu pasti ada di mana ia bermula ataupun berkembang. Okey, bagi ahli sunnah wal jamaah, fi ahdil al-mutawakkil indama ab'ada al-mu'tazilah. Okey, untuk ahli sunnah wal jamaah, dia berlaku pada zaman Al-Mutawakkil. Mutawakkil ni siapa? Mutawakkil ni adalah salah seorang khalifah pada zaman Abbasiyah. Ini khalifah yang terakhir. Okey, dan indama ab'ada al-Mu'tazilah, ketika menyimpangnya golongan Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni siapa? Kita kena masuk pada tajuk yang berikutnya lah. Nanti akan kita belajar siapa itu Al-Mu'tazilah. Okey. Waqaruba khusumuhum min ulama'i al-muslimin, dan dekatnya permusuhan mereka ni ataupun percanggahan mereka ni dengan ulama-ulama Islam. Jadi golongan Mu'tazilah ni, jadi pada zaman tu bila berlakunya terjemahan buku, jadi dia akan timbul satu golongan, iaitu golongan Mu'tazilah. Jadi golongan ni lah yang akan mengganggu ataupun dia yang menulis satu fahaman lain lah. Jadi tugasnya ahli sunnah wal jamaah ni, dia menulis kitab yang untuk kita pertahankan ataupun kita selamatkan akidah ni dari fahaman-fahaman Mu'tazilah. Okey. Untuk aliran ahli sunnah wal jamaah, dia ada dua imam, yakni Abu Hasan al-Ash'ari, wafat pada tahun 324 Hijrah, dan Abu Mansur al-Maturidi, ini wafat pada 332 Hijrah. Yang ni wajib kamu ingat, wajib kamu hafal dua imam ni ya. Baik, seterusnya kita akan sambung dengan asbab. Yang ni kalau ditanya soalan, uzkur asbabu nash'ah ahli sunnah wal jamaah. Sebutkan sebab-sebab perkembangan ahli sunnah wal jamaah ni. Jadi dia punya asbab adalah bada'at asyubhat allati katabaha al-mu'tazilah zamanan tawilan tazharu fil bi'ah al-islamiyah. Yakni bila pada zaman tu telah bermulanya syubhah, maksudnya perkara-perkara yang tak jelas ataupun kesamaran. Okey, allati katabaha al-mu'tazilah, yakni berlaku kesamaran ataupun syubhah apa yang telah ditulis, maksudnya kitab-kitab yang telah ditulis oleh Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah tadi. Zamanan tawilan, pada tempoh masa yang lama, yang agak panjang. Jadi tazharu fil bi'ah islamiyah, jadi jelas pada persekitaran Islam. Okey, sebab itulah sebab mengapa ahli sunnah wal jamaah ni bermula. Jadi sebabnya terdapatnya kesamaran ataupun tak jelas dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh golongan Mu'tazilah. Okey, faqayyadallahu ad-difa' an Islam imamain jalalain huma Abul Hasan al-Ash'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Jadi Allah telah mengilhamkan ataupun telah menetapkan dua orang imam tadi tu, yakni Imam Abu Hasan al-Ash'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Maka dia inilah yang Allah tetapkan untuk mempertahankan Islam ni.
daripada kesamaran tadilah, daripada golongan Mu'tazilah tu kan. Okey, jadi kena ingatlah dua imam tu, Abu Mansur dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi itu adalah sebab mengapa bermulanya aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, kita beralih kepada al-mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah adalah qad salaku tariqan wastan jami'an bainan naqli wal aqli. Okey, jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia telah mengambil salaku tu mengambil jalan tengah, tariqan wastan jami'an, bagi mengumpulkan antara nakli dengan akli. Sebab ada golongan yang mengambil hanya akal saja, contohnya Mu'tazilah tu lah. Kemudian ada yang mengambil nakal saja. Nakli ni, dalil nakli ni daripada Quran dengan sunnah. Okey, jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia himpunkan dua-dua, antara akal dan nakal. Jadi sempurnalah kan. Baik, seterusnya kita pergi kepada Madaris Ahli Sunnah wal Jamaah. Madaris adalah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, jadi kalau soalan tanya uzkur Madaris Ahli Sunnah wal Jamaah, jadi awak kena ingat tiga kelompok ataupun tiga aliran dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada tiga. Pertama Al-Athariyah, Madrasah Al-Athariyah oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Summa Al-Asy'ariyah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dan yang ketiga adalah Al-Maturidiyah oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi tambah lagi seorang lah, Imam Ahmad Ibn Hanbal kan. Dia kena ingat aliran tu ada tiga, Al-Athariyah, Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada Mabadi' Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, dia ada bagi 10 10 prinsip Mabadi' Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, yang pertama adalah hudusil alim. Okey, mewujudkan orang alim. Okey, yang kedua at-tasdiqu bil jinan wal iqrar bil lisan wa bil amal bil arkan. Iaitu membenarkan dalam jiwa, kemudian kita ikrar dengan lisan ataupun lidah, dan kita beramal dengan rukun. Okey, seterusnya isbatu sifatu al-ma'ani. Okey, menetapkan sifat-sifat ma'ani. Kemudian yang keempat qidamul Quranul Karim. Okey, kemudian la yajib 'ala Allah SWT syai'. Okey, tiada kewajipan ke atas Allah akan sesuatu. Kemudian Allah SWT yuridu al-khair wa yuhibbuhu wa yuridu syarri wa la yardahu. Jadi Allah ni menginginkan sesuatu kebaikan, dan Allah juga suka akan kebaikan. Kemudian wa yuridu syarru, asyarru, maksudnya Allah ni dia menginginkan ataupun mengizinkan suatu kejahatan, dan dia tidak meredai kejahatan tersebut ataupun keburukan tersebut. Okey, kemudian Allah SWT khaliq af'alul ibad al-ikhtiyariyah, kan. Allah SWT ni adalah pencipta bagi setiap perbuatan hamba-Nya al-ikhtiyariyah, maksudnya pilihan. Jadi hamba tu dia ada pilihan untuk buat sesuatu. Okey. Kemudian subutu su'al kubri wa na'ibuhu wa azabuhu. Okey, penetapan soal al-kubur, wa na'ibihi wa azabihi, dan nikmatnya dan azabnya. Jadi benda tu sudah tetap oleh Allah. Kemudian asy-syafa'ah li ahli kabair. Okey, syafaat bagi ahli-ahli pendosa, maksudnya asy-syafa'ah li ahli al-kabair. Kemudian 10 wujudu al-jannah wan nar wa khuludihima. Okey, wujudnya syurga dan neraka dan masuk kepadanya. Okey, itu adalah mabadi' ahli sunnah wal jamaah, prinsip ataupun pegangan bagi ahli sunnah wal jamaah. Okey, maka habislah untuk tajuk ahli sunnah wal jamaah. Okey. Okey, untuk akhirnya Ustazah ingin kamu lakukan tadribat pada buku teks digital kamu tu. Kalau awak tengok kalau dalam buku teks yang dia ada pada muka surat yang 7 lah, muka surat ke-7, dia ada tadribat latihan yang berdasarkan tajuk ahli sunnah wal jamaah ni. Jadi kamu buat tadribat ni dalam buku tulis ataupun daftarun. Okey, buat macam biasalah dalam buku tulis tu. Kemudian kamu snap tugasan kamu tu dan hantar kepada ustazah secara personal.
dan tik nama kamu tu pada kehadiran. Okey. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Okey, sekiranya ada persoalan ataupun tak faham, boleh terus tanya personal kepada ustazah. Okey. Jadi syukran lakum, syukran ala istima'ikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.